Mekah dan Madinah, tempat suci bagi umat Islam. Sejarah panjangnya menyaksikan pelbagai figura dan individu penting tidak henti berbakti membangunkan kota ini. Madinah dan Mekah, tanah suci umat Islam. Ia sentiasa menerima tetamu dan jumlahnya meningkat, khususnya pada musim haji. Kota ini juga menjadi tumpuan para pedagang yang mencari rezeki. Ada di antara mereka yang memulangkan kembali nikmat keuntungan atas nama agama. Misi saya di sini adalah untuk bertemu seorang insan dari keluarga yang banyak berbakti kepada dua kota suci ini. Perjalanan saya ke bumi Hijaz membawa saya ke Jeddah, bandar kedua terbesar di Arab Saudi. Kota pelabuhan dengan populasi lebih 3 juta penduduk ini terkenal sebagai pintu masuk utama buat jemaah yang ingin menunaikan haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Kota Lama Al-Balad, tempat persinggahan utama jemaah haji pada waktu dahulu. Diasaskan sejak kurun ke-7, kota bersejarah ini diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2014. Di kota Al-Balad ini, ada satu laluan yang bersejarah yang disebut sebagai laluan jemaah haji dari arah barat. Di laluan inilah sebenarnya yang digunakan oleh para jemaah menuju ke Tanah Suci Mekah. Kota Al-Balad lebih hidup pada waktu malam. Barisan peniaga yang menghuni lot-lot kedai bandar lama menjadi tulang belakang sektor ekonomi di Kota Al-Balad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muhammad Alhamdulillah. Di sana di Al-Balad ni terdapat pelbagai penjual yang menjual bau-bauan yang terdiri daripada kayu oud dan juga kemenyan. Di Al-Balad ini adalah tempat yang paling murah untuk kita berbelanja. Perniagaan, aktiviti ekonomi utama di sini sejak ribuan tahun lamanya. Sejarah panjang kota ini menyaksikan pelbagai pedagang berpengaruh menyumbang kembali hasil kekayaan mereka kepada komuniti. Antara contoh utama adalah Sekolah Al-Falah yang menjadi pusat pembelajaran rasmi terawal di Semenanjung Arab. Ia diasaskan oleh seorang usahawan daripada keluarga pedagang berpengaruh di kota Jeddah. Hari ini, saya berpeluang untuk bertemu dengan warisnya yang juga graduan sekolah ini. Saya sekarang berada di Sekolah Al-Falah, iaitu sekolah tertua di Arab Saudi yang berusia 120 tahun. Sekolah ini telah pun dibina dan dibiayai oleh Syekh Muhammad Ali Zainal Ali Reza. Sekolah ini telah melahirkan ribuan para pelajar yang berjaya, termasuk mereka yang menganggotai Kabinet Arab Saudi. Tidak lama lagi sekolah ini akan diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan Arab Saudi sebagai sebuah museum. Misi saya untuk bertemu insan dari keluarga yang banyak berbakti kepada dua kota suci bermula di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Di sebelah saya adalah Mr. Muhammad Helmi, pengurus besar kepada sekolah ini. Dan di sebelah beliau adalah Abdul Rahman Ali Reza, juga merupakan bekas pelajar di sekolah ini. Sekolah Al-Falah dibangunkan oleh Muhammad Ali Zainal Ali Reza pada tahun 1905. Ia sekolah rasmi pertama yang mengetengahkan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di sekolah. Usaha itu menjadi penggerak utama revolusi pendidikan di negeri ini.
The history of it was started by my great uncle. Apart from that, 1905, this part of the Arabian Peninsula was part of the Ottoman Empire. It was very difficult. They were not forthcoming in allowing Arabic to be taught. So that's why my great uncle, with the others in the community, started teaching in their own homes. And then when he finally got the license to do so, he started the school. Menurut Helmi, alumni Sekolah Al-Falah terdiri daripada golongan profesional dan pernah memegang jawatan penting dalam kerajaan. The principles, values and ethics that we teach our students is one of the things we're renowned for. Yeah. I can testify. I can testify to the discipline, and so can he. We both experienced we both are graduates of Al-Falah School. Bagi Abdurrahman Ali Reza, menjejakkan kaki di premis ini sedikit sebanyak mengimbau kembali kenangan lama. We didn't have this sunshade. There was none of that was there. It was open area. There was no pavement. It was dirt. This would be the gate we would come in first thing in the morning. This area has a lot of significance for me, you know. But now, after all these years, we come back and it's still here. That's the beauty of it, because this is our history. My family played a big role in this school and the history of education. So we take pride. So that's why, for me, it's a special feeling and it has a lot of meanings for me. Sekolah Al-Falah menjadi simbol kebanggaan buat keluarga Ali Reza, salah satu keluarga perniagaan besar di Arab Saudi. Selain pendidikan, keluarga Ali Reza juga banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi Arab Saudi. Peluang bertemu Abdurrahman menjadi titik mula saya untuk mengenali keluarga ini dengan lebih lanjut. Bertemu Abdurrahman Ali Reza membuka peluang kepada saya untuk mengurai cerita keluarga usahawan itu. Beliau mengajak saya ke Menara Ali Reza, pejabat keluarganya yang terletak di tengah bandar Jeddah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Abdurrahman, how are you today? Alhamdulillah, good. How are you? Alhamdulillah, fine. Good to see you. Perdagangan adalah sumber ekonomi utama rantau itu. Pembangunan tanah suci dan kota-kota sekitarnya kebanyakannya disumbang oleh pedagang-pedagang besar berpengaruh. Ali Reza salah satu keluarga pedagang yang bermastautin di sini sejak akhir kurun ke-19. Haji Ahmed, this office is Sheikh Abdullah, who is our chairman of all of our companies. This is his office. And of all the pictures you see here, the most significant one for us as a family is this one. I think Abdul Aziz, who unified Saudi Arabia. Next to him here is my great-grandfather Abdullah. Abdullah was the governor of Jeddah, during the Hashemite. My great-grandfather handed the keys of Jeddah. Jeddah was a walled city at that time. Handed the keys, and it was in a peaceful manner to King Abdul Aziz. I think they had a vision to know that it would be better, Jeddah and Mecca and all of those other places to be unified. Menurut Abdurrahman, Haji Ali Reza Group adalah syarikat pertama berdaftar di Arab Saudi. Antara perniagaan awal keluarganya dahulu adalah dalam industri makanan dan logistik. This gentleman here is my great-great-grandfather. Great-great-grandfather? Yeah. I'm fourth generation. His name is Zainal. He's the one that established, you can say, our trading business in 1845. Dealt with foodstuffs, things like rice, sugar. Import it here, sell it to the community that were here in Jeddah and in Mecca. He was also very compassionate with the less fortunate, the poor. So he also actually had a nickname, Abul Fugara, father of the poor. Keluarganya juga memainkan peranan besar dalam menjantuni jemaah haji yang tiba di Jeddah melalui jalan laut suatu ketika dahulu. Over 90% of the pilgrims used to come by ship. He made an agreement with a shipping company that would bring pilgrims from the subcontinent to come here to Jeddah through Jeddah port, and then from here they would organize the logistics and transportation to Mecca. Lebih kurang seminggu perjalanan ke Tanah Suci dari kota Jeddah, laluannya memberi cabaran tersendiri. Keluarga Ali Reza berperanan membina beberapa telaga sepanjang jalan ke kota Mekah untuk jemaah haji. The family, installed sabil, which is wells along the way. So there would be certain places where these caravans, they would stop for the day and they would have, fresh water to drink. And then shortly after that, the family also installed
a water pipeline from Jeddah to Mecca, fresh water pipeline for the pilgrims. Di satu sudut pejabat Abdul Rahman terletak satu memorabilia yang menggamit perhatian saya. Kiswah Kaabah, lembaran istimewa dari Tanah Suci Mekah. The picture I showed you upstairs, Haji Abdullah with King Abdul Aziz, is a very historical and precious picture for us. But the most precious article that we have is the Kiswa. It is the door of the Kaaba. It was given to the family by King Faisal in appreciation of the service that various family members did to the country. It is for us, it's significant. So I don't think you can find such a piece anywhere in private collection. Menyambung legasi keluarga yang mengusahakan pelbagai cabang industri perniagaan, Abdul Rahman Al-Reza juga aktif mengusahakan perniagaan makanan. Syarikat dipimpin Abdul Rahman, Reza Food Services, mempunyai hak eksklusif memiliki dan mengendalikan jenama makanan franchise terkemuka McDonald's sejak tahun 1994. Hak eksklusif tersebut meliputi rangkaian restoran di kawasan barat dan selatan Arab Saudi serta beberapa buah negara di Asia. Disember 2016, Reza Food Services telah membeli hak dan kepentingan di dalam restoran-restoran McDonald's Malaysia dan Singapura. Di Malaysia, tugas pengurusan diserahkan kepada anak tempatan kelahiran Negeri Sembilan, Datuk Haji Azmir Jaafar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Azmir. How are you, my friend? Very good. Good to see you. Thank you for having me. Salama. Let me introduce you, Haji. First of all, it's a brand and a business we know extremely well. Secondly, Malaysia, growth potential is fantastic. And third, is halal. We know we can get products in Malaysia that are totally halal. So these really the three reasons why, go ahead and make that investment. Haji, I want to show you something here. It's very special for me and Datuk Azmir. These are photographs that were taken at the time when we bought the market in Malaysia, because that was the time when we took ownership from McDonald's. So I went to McDonald's branch and bought some food from there and asked Datuk Azmir to sign it. I'm very sentimental. Bagi Datuk Haji Azmir, kerjasama dimenterai bersama Reza Food Services memberi impak positif. Reza Food Services memberi kepercayaan sepenuhnya kepada warga Malaysia untuk menguruskan McDonald's Malaysia. Jadi Syekh Abdul Rahman sentiasa menerima idea yang baru. Walaupun cabaran tinggi, tapi sebab kita tahu macam mana untuk berniaga di Malaysia, kita tahu rakyat Malaysia perlunya apa dan kepercayaan beliau ada pada kita boleh buat apa yang kita perlukan. Jadi walaupun menghadapi cabaran memang susah, brand crisis yang kita lalui sekarang. Beliau faham pentingnya kita teruskan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan kita yang dah wujud sekian lama. Pastikan itu terus berjalan walaupun dalam keadaan yang susah. Abdul Rahman turut dibantu oleh adik iparnya, Muhammad Ali Reza, dalam menguruskan perniagaan. Muhammad bertugas sebagai pengarah urusan Reza Food Services. Sejak 2017, kerjasama baik cawangan dua negara disemarakkan dengan pertemuan perkongsian idea yang memberi kesan positif kepada operasi perniagaan. No comment. So now ladies driving in Saudi Arabia before they win. So they're squarish. Bagi Abdul Rahman, mengendalikan perniagaan memberi cabaran tersendiri. Justru, dia sering merujuk kembali kepada nilai-nilai asas agama dan menerapkannya di dalam rutin perniagaan. Everything I do in my life is always ridallah, okay? And of course it applies to business. The other one is transacting in halal. Integrity, honesty in all your dealings with anybody you deal. Reza family telah menjalankan perniagaan lebih 180 tahun. Dah ada culture berniaga dalam darah daging mereka. Integrity, support for your people, develop your people, important of community. Ini adalah nilai-nilai keluarga Ali Reza dalam kejayaan mereka berniaga. Jadi bila saya menjadi partner kepada Syekh Abdul Rahman di Malaysia dan dalam interaksi kita, nilai-nilai tersebut selalu dipertekankan oleh Syekh Abdul Rahman. Restoran terbaru di kota Jeddah ini merupakan satu daripada lebih 160 cawangan dikendalikan Reza Food Services di Arab Saudi. Ia termasuk lebih 23 restoran yang beroperasi di Mekah dan Madinah. Di bawah kendalian Ali Reza Food Services, McDonald membuka cawangan pertamanya pada tahun 1994. Selepas 30 tahun, ia muncul
sebagai rangkaian restoran terbesar di Arab Saudi. Dan kini, saya berada dengan salah satu cawangannya yang paling berhampiran dengan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Menyambung prinsip keluarganya yang sering berbakti kepada komuniti, Abdul Rahman amat mementingkan amalan berzakat. Obviously, zakah is one of the pillars of Islam. But for me, it's not just a religious obligation, it's more than that. It calls for, let's say, a redistribution of wealth in order to support or minimize, let's say, the poor. From a business perspective, zakah encourages a culture of compassion and community. Prinsip yang sama juga diraihkan oleh Datuk Haji Azmer di mana McDonald's Malaysia turut aktif berbakti kepada komuniti. Sebagai syarikat 100% milik orang Islam, sejak 8 tahun lalu, McDonald's Malaysia telah menyumbang hampir 12 juta ringgit zakat perniagaan. Ia juga diperkasakan dengan pelbagai program komuniti yang berjalan sepanjang tahun. Syarikat McDonald's Malaysia dipunyai 100% oleh umat Islam. Itu satu asas zakat. Zakat cuma boleh dibayar oleh syarikat yang dipunyai oleh umat Islam. Tapi di samping pada itu, bukan setakat untuk menunaikan tuntutan Islam. Bagi saya, zakat ni ialah satu komitmen kepada society. Wang zakat tersebut digunakan sebaik mungkin untuk membantu mereka yang kurang kemampuan. Reza Food Services membuka peluang pekerjaan kepada hampir 5,000 pekerja dari pelbagai latar belakang. This is Hassan from Morocco. This is Mr. Abdullah. He's from India. We have Mr. Abu Bakr from Kenya. Mr. Fadl and Atib, both gentlemen from Indonesia. And we have Mr. Wael from Palestine. We're a very diversified workforce with over 30 nationalities represented. Di sini, saya diperkenalkan dengan Wael Faiz, pengurus restoran. Dia generasi kedua dari keluarganya yang menetap di Arab Saudi selepas berpindah dari Palestin. The best thing I learned from my job is to manage the time. It changed me to be a better person. We already work throughout more than 7 nationalities together. We all treat it equally and we are all happy together. If there is anything that someone need to be explained, we always be with them. Bertugas di McDonald's lebih 2 dekad, peluang membina karier yang baik dan suasana ruang kerja yang positif antara penyebab utama Wael terus berkhidmat. So there's a saying in McDonald's that we're not just in the hamburger business, but we're in the people business. Today, as an organization, we're currently approaching around 5,000 employees, very diversified workforce with representing 30 nationalities. So being able to provide career and growth opportunities for our people is vitally important. Abdul Rahman dan Muhammad amat mementingkan status halal produk dijual mereka bagi mengekalkan keyakinan pelanggan. Menurut Muhammad, sijil halal JAKIM Malaysia amat dihormati di sini. So Haji, this is our freezer area where we store all our frozen product. As you can see, this is the chicken McNuggets, which today comes from Malaysia. And you'll also see here on the box the halal certification, which Malaysia is the global standard when it comes to halal governance and certification. Halal menjadi keutamaan bagi McDonald's Malaysia. Komitmen itu ditunjukkan seawal tahun 90-an lagi di mana McDonald's Malaysia menjadi restoran makanan segera terawal yang menerima pengiktirafan sijil halal dari JAKIM. Semasa permulaan McDonald's di Malaysia tahun 1982, daripada hari pertama McDonald's Malaysia telah menjual makanan halal. Awal 90-an dibentuk JAKIM, Jabatan Agama Islam Malaysia, membentuk satu badan untuk memantau restoran-restoran ataupun pengusaha-pengusaha makanan di Malaysia, pastikan piawaian halal tersebut standard. Jadi McDonald's Malaysia antara salah satu perniagaan restoran yang terbesar masa itu telah bekerjasama dengan JAKIM untuk membentuk standard-standard halal di Malaysia. So kita adalah restoran makanan segera pertama di Malaysia menggunakan piawaian halal JAKIM di Malaysia. Saya ke Negeri Sembilan untuk melihat sendiri penghasilan produk halal McDonald's. Sebagai rakan ekspor terbesar McDonald's Malaysia,
Tyson Foods berupaya menghasilkan lebih 50 juta kilogram bahan makanan setahun. Bagi menepati piawaian halal JAKIM, setiap bahan masakan perlu melalui proses pantauan rapi. Ketelitian dan kebersihan, itu adalah kunci. Kita akan pastikan tiada sebarang pencemaran daripada luar supaya barang kita tidak diragui. Orang kenal barang kita kerana kualitinya. Produk seperti McNugget dihasilkan menggunakan daging 100%, tiada bahan campuran yang lain dan mematuhi setiap piawaian yang ketat di pihak kami. Setiap produk yang keluar kita akan test. Betul, setiap setengah jam. Jadi setiap setengah jam kita akan ambil sampel, beberapa sampel untuk kita test. Kita bawa ke test kitchen, kita goreng. Sama seperti fasiliti di store-store McDonald. Kita akan rasa. McDonald's telah berada di Malaysia selama lebih 42 tahun. Selama 42 tahun ini kita telah menjadi sebahagian daripada kehidupan rakyat di Malaysia. Kita masih lagi banyak peluang untuk membuka lebih banyak restoran baru dan untuk mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan. Bukan setakat untuk peluang pekerjaan di McDonald's restaurant, tapi juga pekerjaan untuk supplier-supplier, business partner, petani-petani yang akan membekalkan produk-produk yang kita perlukan di McDonald's restaurant. Jadi rangkaian pembekalan McDonald's itu makin berkembang untuk ekonomi negara dan juga untuk kebaikan rakyat Malaysia sendirilah. Kebelakangan ini, jenama di bawah pengurusan Abdul Rahman Ali Reza dan Datuk Haji Azmi Jaafar menerima cabaran hebat. Namun, ia tidak melunturkan semangat mereka. Nilai positif perniagaan yang diterapkan selama ini akan tetap diteruskan. I wanted people to understand this is my family legacy. This is what we've over 180 years we've been in business here, and we have that legacy, and we live by those values. At the end of the day, we are Muslims. We're part of the community there. We will always do what is right and give back to the community and support them. And I think, first of all, we have a partner in a local, Datuk Azmir, and also we live by strong Islamic values. And that has been demonstrated in our history here in Saudi Arabia, and we live with that to this day. Terima kasih bersama kami dalam mengenali saudagar Kota Jeddah. Kami mendoakan setiap langkah jemaah haji diberkati dan ibadah serta korban kita dirahmati. Salam Aidil Adha daripada keluarga MACD.